ilmu perubatan, matematik dikuasai dan diperkenalkan oleh pemimpin-pemimpin saintis, ulama kepada dunia dan membawa dunia daripada kegelapan kepada cahaya. Setiap pemerintah itu ada ciri kenaikannya, ada juga ciri kejatuhannya. Apabila sunnah Nabi tidak diikuti lagi, pemerintah mula membolot kekayaan, membina istana yang begitu hebat, menindas rakyat dengan berbagai akta untuk mengekalkan kuasa. Tak kira kerajaan Mongol, tak kira kerajaan Utsmaniyah Turki, tak kira kerajaan Umayyah di Spanyol. Bila berlaku ciri-ciri kemewahan, keangkuhan, ego, nepotisme, maka pemerintah itu jatuh. Tak kira ia bernama pemerintahan siapapun, memenuhi ciri-ciri kehancuran, maka ia sampailah kepada saat kejatuhan. Hadirin yang dihormati sekalian, Barat menghadapi keadaan turmoil, bergaduh sesama sendiri begitu lama. Peperangan melanda mereka beratus tahun, sehingga Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua di Eropah, rakyat terkorban lebih 70 juta. Perang antara Inggris dan Perancis, perang antara Jerman dan Rusia, perang antara Kroasia dengan Bosnia, perang antara Nazi dengan Yahudi, perang antara etnik, kaum dan mazhab melanda Eropah. Mereka mencari jalan penyelesaian. Selepas Perang Dunia Kedua, pemimpin-pemimpin sanggup duduk semeja, mencari kata sepakat. Akhirnya berlaku perdamaian di antara mereka. Maka sejak daripada tahun 40-an lahirlah Eropah baru yang sekarang sedang mengepalai dunia dalam segala bidang. China, sebuah negeri yang penuh dengan peperangan. Anak-anak kita termasuk kita sendiri nak tengok filem perang, tengok filem China. Raja ini berperang dengan raja itu, Shaolin ini berperang dengan Shaolin itu, Kungfu berperang dengan puak silat yang lain. Setiap maharaja ada kumpulan silatnya. Kacau bilau antara mereka menyebabkan negara yang kecil seperti England boleh mengalahkan mereka, yang dipanggil Perang Candu. Negara Jepun yang kecil boleh menakluk China dan menguasai China. China berpecah, walaupun dulunya mereka pernah mempunyai kerajaan yang kuat di zaman Shi Huangdi. Mereka mencari jalan, akhirnya Mao Zedong berjaya menyatukan seluruh China di bawah satu sistem yang mereka panggil sistem komun, untuk menyamaratakan rakyat. China yang miskin, makanan terpaksa dicatu di tahun 50-an. Beras disukat diberi kepada setiap keluarga. Pakaian dicatu, hanya boleh pakai baju biru yang paling murah, yang dulu orang kampung pakai pergi menanam padi dan menoreh getah. Catuan pakaian. Mereka bergerak membina negara dan ummah. Akhirnya di tahun 2000 ke atas, China mengekspor makanan. Tahun 50 mereka catu makanan. Tahun 2000 ke atas mereka mengepalai ekonomi dunia.
Dan sekarang disebut China sedang membeli Afrika. Mereka mendahului Amerika dalam bidang ekonomi. China sedang membina kekuatan perang, terutama di Laut Pasifik, untuk mengganti tempat Amerika yang telah bermerajalela begitu lama. Artinya kuasa China sedang muncul. Umat Islam mengganti tempat Eropah. Temuan sedang berlaku di dunia Islam. Hampir seluruh dunia Islam dilanda peperangan sesama sendiri. Di Libya, di Sudan, di Mesir, di Algeria, di Syria, di Irak, di Pakistan, Somalia, Afghanistan. Sebut saja negara Islam berlaku pergolakan. Di Irak dan Syria kita tidak tahu puak mana lagi yang betul dan benar. Puak Bashar al-Assad memerangi puak pemberontak. Puak pemberontak memerangi Bashar al-Assad. Puak Al-Nusra memerangi Bashar al-Assad, memerangi puak pemberontak. Lahir pula Al-Qaeda memerangi Bashar al-Assad, memerangi juga pemberontak yang lain. Lahir ISIS, memerangi semua. 7 kumpulan utama yang sedang bertarung membunuh sesama orang Islam. Tak kira ideologi parti, perjuangan, sedang berbunuh sesama orang Islam. Temuan ini saya berpandangan ia akan berterusan barangkali berbelas tahun lagi, sehinggalah pemimpin Islam insaf dan balik ke meja rundingan, balik kepada perbincangan, faruddu ilallah, barulah boleh capai penyelesaian ini. Saya berkeyakinan penuh selepas daripada kemunculan China, Islam dan umatnya akan kembali memimpin dunia pada masa akan datang, insya Allah. Ini di peringkat kita berada di bawah sekarang ini. Dan perkara ini dilalui lama atau cepat bergantung kepada orang Islam itu sendiri. Nak melihat temuan, perbezaan, pembunuhan, peperangan ini lama atau cepat. Menyalahkan Yahudi dan Nasara sudah cukup. Kita tahu walan tarda ankal Yahud walan Nasara hatta tattabi' millatahum. Kita tahu, tetapi penyelesaiannya bukan sentiasa menyalahkan orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya berkumandang di member-member masjid, kuliah-kuliah, tetapi ia tidak diterjemahkan dalam bentuk tindakan bersama di seluruh dunia. Kita harap dengan munculnya kesatuan ulama, termasuk peranan Presiden kita Tuan Guru Haji Amrul Hadi Awang, lambat atau cepat mereka sedang berusaha ke arah menyatukan seluruh umat Islam di atas muka bumi ini. Inilah hadirin sekalian usaha-usaha yang dibuat, dan kita yakin ia akan sampai ke peringkat kejayaan. Kalau tidak pun umur saya melihatnya, anak cucu kita akan melihat. Hadirin yang dihormati sekalian, PAS sebagai wadah penerus kepada perjuangan. Kita bukan yang bermula dan kita bukan yang berakhir. Kita hanya penerus. PAS memilih jalan politik pilihan raya demokrasi muwajahah silmiah. Ini pilihan parti Islam. Retreat yang dibuat oleh pimpinan PAS, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Suruhjaya, dan juga Majlis Syura Ulama, 2 hari 2 malam kami berkumpul, berbincang secara terbuka, akhirnya mengambil keputusan PAS terus berjuang secara muwajahah silmiah melalui Pakatan Rakyat. Jangan ada UE
Keputusan dibuat di muktamar, keputusan dipersetujui oleh Majelis Syura. Retreat baru-baru ini mempertegaskan kita terus bersama dengan Pakatan Rakyat. Ada pandangan lain kuluku kepala. Tugas kita memperbaiki, mencari jalan nak menguatkan Pakatan Rakyat seperti disebut oleh Pesuruhjaya kita tadi. Memang dalam perjuangan ini kita ada berbagai pandangan. Presiden kita tidak mau kita menyebut krisis, tetapi ikhtilaf. Berbeda pandangan. Berbeda pandangan sentiasa ada. Nak raya pun kita kadang berkeli dengan bini. Bini nak beli lemari, kita nak beli tempat bakar sate. Akhirnya bertengkar. Tiap-tiap bertengkar. Hak bertengkar kuat tu anak banyak. Sebab malamnya mereka berdamai. Berbeda pandangan adalah perkara biasa. Kadang-kadang bertengkar perkara yang tak mungkin terjadi. Misalnya bertengkar nak beli lembu. Isteri kata beli lembu boleh, jangan tambak depan rumah. Sebab pokok bunga saya ada di situ, nanti dia makan pokok bunga. Tambak belakang rumah. Suami kata tak boleh, belakang rumah aku tanam pokok banyak. Kalau lembu tanam belakang rumah, nanti dia makan pokok yang aku tanam. Bertengkar, duit pun tak ada lagi nak beli lembu, tapi bertengkar lembu nak tambak di mana. Ini sering berlaku lah di antara kita. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, kita dalam sejarah menghadapi pilihan raya 13 kali kita sertai. Menurut Presiden kita Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, 9 kali kita menyertai pilihan raya secara tahaluf, hanya 4 kali bersendirian. 9 kali lah. Dan setiap kali kita nak buat satu kejutan, lonjakan, selalunya ia melalui pakatan, tahaluf, kongsi. Bila kita nak tawan Terengganu dan Kelantan, jangan lupa kita tahaluf dengan Parti Negara. Datuk On, walaupun cabang-cabang partinya belum dibuka di Kelantan, tetapi pengaruh Datuk On melebar di seluruh negara. Bila diketahui bahawa Datuk On Parti Negaranya bertahaluf dengan PAS, maka seluruh penyokong Datuk On bekerja untuk memenangkan PAS di Kelantan dan Terengganu. Hasil tahaluf itulah kita berjaya kuasai Kelantan dan Terengganu. Terengganu dulu, kemudian Kelantan pada tahun 59. Hadirin yang dihormati sekalian, setiap kali ada perubahan ataupun orang panggil sekarang paradigm shift, bila berlaku satu perubahan, ada sedikit kemelut ataupun dipanggil perbezaan pandangan, kadangkala membawa perpecahan. Dalam sejarah PAS, kemelut yang paling besar PAS hadapi apabila kita nak menyertai Barisan Nasional. Keputusan muktamar di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 73 diluluskan dengan suara majoriti, bukan majoriti mutlak, suara majoriti bahawa PAS menyertai kerajaan campuran dan kemudiannya Barisan Nasional. Mereka yang tidak bersetuju mengambil sikap beruzlah. Di antaranya orang seperti Pak Yazid Jaafar, Ustaz Zakaria Ansari, Ustaz Zahri Abdul Razak, Ustaz Syari Muhammad, Ustaz Amaluddin Darus, dan beberapa orang lagi pemimpin di peringkat pertengahan. Bila berlaku pilihan raya di Malaysia, di Kelantan khasnya tahun 74, ramai ahli kita menjadi calon bebas.
mereka menggelarkan diri mereka bebas bersatu. Ini perbezaan pandangan membawa kepada sedikit perpecahan. Pas keluar daripada Barisan Nasional, ditendang keluar. Hasil daripada pergolakan di negeri Kelantan, Datuk Mat Nasir dipecat daripada ahli. Pergolakan berlaku, lahirnya Berjasa. Berjasa kita kehilangan pemimpin di peringkat jawatan kuasa pusat, di peringkat pertengahan begitu ramai. Saya melihat sejarah yang berlaku kepada perpecahan dalam PAS, inilah dua yang paling besar. Bila PAS menyertai BN, yang kedua bila berlaku pemecatan kepada Datuk Mat Nasir, lahirnya Berjasa. Bila kita keluar daripada BN, ditendang keluar, ada sedikit lagi pergolakan, iaitu mereka yang enak dengan BN tak mau keluar daripada BN. Mereka kata kalau boleh berpakat dengan UMNO dalam politik, kenapa tak boleh masuk UMNO? Yang ambil sikap itu kebanyakannya di Perak ini. Di Perak. Mama hal-hal ni, sejarah ni ada lah, otak tu ada. Dia syok dengan BN, dia tak mau keluar. Perak. Daripada yang atas sampai ke kawasan. Hadirin sekalian, ini perpecahan kecil. Yang besar saya kata tadi, bila kita masuk BN. Yang kedua dengan penubuhan Berjasa. Berjasa tahaluf dengan UMNO, dengan BN. Ingat, bila kita dapat kawan, kita dapat undi besar. Bila musuh dapat kawan, kita undi kurang. Dalam politik ni mudah ya. Sebab dia menang, dia ikut siapa banyak, bukan siapa kuat. Walaupun dia misal melintang, angkat besi boleh 1,5 tan, tetapi undi tak dikira siapa kuat, dikira siapa ramai. Undi yang tolak tin atas jalan keren-keren ayah leo meleleh, sama dengan undi Profesor Engku Aziz. Undi seorang jahil yang tak pernah masjid, sembahyang Jumaat tak pernah, malah raya, malah 27 main judi sampai raya. Undi dia sama dengan undi seorang mufti. Ini politik demokrasi, politik pilihan raya. Jadi bila kita dapat kawan parti negara, kita dapat dua negeri, lonjakan pilihan raya. Bila kita hilang kawan tahun 78, tubuhnya Berjasa, Berjasa kawan dengan UMNO, kita tinggal 2 kerusi batu nisan di Kelantan. Kalau Kelantan tinggal batu nisan, Perak jangan dua harap lah. Kemudian berlaku perubahan politik dalam PAS, kesan revolusi Iran, kebangkitan mujahidin di Afghanistan, munculnya kepimpinan ulama. Sekali lagi berlaku sedikit serpihan, yaitu penubuhan Hamim. Di bawah pimpinan Datuk Asri, mereka pula tahaluf dengan UMNO. Dan hasil tahaluf mereka itu, kita tak dapat lagi kuasai Kelantan dan Terengganu. Tahun 86, kita hanya berjaya dapat 1 kursi di peringkat parlimen. Terengganu kita bertapak semula 5 kursi. Kelantan masih lagi di peringkat 10 kursi DUN. Parlimen 1 Pekalan Cepa, itulah wakili PAS-Loh Malaysia. Kenapa? UMNO dapat rakan, iaitu Hamim. Walaupun kecil, orang awam melihat bahawa ada perpecahan dalam PAS. Kemudian hadirin sekalian, apabila kita bertahaluf pula dengan 46, ini kita dapat satu kumpulan besar. 46 pimpinan Tengku Razali Hamzah, hampir separuh ahli UMNO di Kelantan menyokong beliau. Kita bertahaluf dengan 46, UMNO hilang kawan, kita dapat kawan. Keputusan pilihan raya 52-0, kita menang di Kelantan, kita kembali berkuasa.
Menteri Besarnya Tuan Guru Ni Abdul Aziz bertahan sampai sekarang sudah 24 tahun lebih. Bila kita bertahan dengan 46, ada ahli PAS yang terlalu sayang dengan PAS. Takut PAS lari daripada dasar. Lahirlah kumpulan yang dipanggil Islah. Islah, kebanyakannya ustaz-ustaz, mereka ni sayang kepada PAS. Ada yang telajak sayang, akhirnya jadi UMNO. Di antaranya Wan Ismail Macang, Mak Noor Idris, dan Ustaz Umar Khalid. Ni yang terlalu sayang. Sayang ni saya tak terhingga. Maka yang telajak ada yang jadi UMNO. Yang lain-lainnya banyak patah balik dan bersama dengan parti, dengan jamaah hinggalah sekarang. Kita bergerak selangkah lagi bertahaluf. Kali ini paling besar menjelang pilihan raya tahun 2008. Secara terbuka, berterus terang, berterang terus, yaitu tahaluf dengan keadilan dan DAP. Dalam sejarah tahaluf, inilah tahaluf yang tak ada serpihan dan tak ada perpecahan. Kita duk bimbang sungguh nak tahaluf dengan DAP ni. Komunis lah, Cina lah, pelampau lah. Kita tengok muka Cina, DAP, kita nampak cimping. Kita nampak muka pemimpin DAP, kita nampak Lee Kuan Yew. Tengok muka Karpal Singh, lagi gerun. Tetapi hadirin sekalian, bila penglibatan semua pihak dibuat secara perbincangan, berterus terang, berterang terus, penglibatan Majlis Syura dan sebagainya, tahaluf tahun 2008, tak berlaku perpecahan dalam parti. Ini hadirin sekalian satu perkara yang cukup hebat, tarbiyah yang dilalui oleh ahli-ahli kita. Penerusan tahaluf itu hingga pilihan raya yang ke-13 dan pilihan yang 2013 yang lalu, kita lihatlah keputusan Pakatan Rakyat dapat undi majoriti seluruh Malaysia 52%, BN hanya 46, 2% undi rosak. Artinya Najib pemimpin minoriti Malaysia sekarang ini. Kita majoriti. Hadirin sekalian, adalah sedikit masalah perbeza pandangan nak lantik MB Selangor yang baru. Kau ni kata begini, kau ni kata begini, kau ni berkata begini. Dulu pun kata, tapi dia sembang tempat dia kedai kopi, depan dia ada tahu. Sekarang dia sembang diikuti dengan tulis. Lah ni ada teknologi Facebook lah, Twitter lah, macam-macam. Kadang dia pergi berak pun ditulis dalam Facebook. Tengah-tengah menulis, aku nak terberak. Bermacam-macam pandangan. Akhirnya penyelesaian ditemui. Azmin Ali ditabal jadi Menteri Besar. Dan sekarang Selangor menuju kepada kehebatan, kebaikan dan Pakatan Rakyat makin kukuh dan utuh sekarang ini. Hadirin sekalian, berlaku kemelut ini sikit sebanyak ada berbeza pandangan, lahirlah PASMA. Bagi saya dalam sejarah perkembangan PAS ini, inilah serpihan yang paling kecil. Tuan-tuan bimbang apalah? Banding yang paling besar tertubuhnya berjasa. Saya pergi ceramah, mulai ceramah pada tahun itu, tahun 78, pilihan di Kelantan. Saya ceramah dengan Allahyarham Cikgu Jaafar Ali. Dia veteran dah waktu itu. Saya baru belajar bersyarah. Tengah-tengah dia bersyarah, orang bu, klik lah. Ambo tak mau dengar, mu klik. Yang halau kita tu veteran-veteran PAS. Karena kemarahan mereka kepada sebahagian mimpin PAS waktu itu, mereka menubuhkan berjasa. Saya 10 minit cakap, tak erti nak sambung. Tambah orang kacau. Waktu itu tahun 2008, ini kemelut yang paling besar PAS lalui.
begitu besar kita lalui, Bahtera PAS, Jemaah PAS terus selamat hingga ke hari ini. Saya lihat apa kemelut sekarang ini, Bahtera PAS akan terus selamat sampai bila-bila, insya-Allah. Kita jangan toleh kiri dan kanan, kita terus bergerak. Sebab hadirin sekalian, kita yakin penuh tentang masa depan. UMNO amat takut dengan Pakatan Rakyat. Mereka tidak menyangka sama sekali Perak, Selangor boleh jatuh ke tangan orang lain. Pulau Pinang mungkin mereka jangka, Kedah mereka tak jangka. Selangor bila jatuh ke tangan Pakatan Rakyat, masuk penggal kedua kita sedikit berlaku masalah, Dr. Mahathir kata elok UMNO Selangor dibubarkan. Karena UMNO Selangor sekarang hidup segan, mampu tak mau. Begitu lemah sekali mereka. Bila mereka hilang teraju kuasa di peringkat negeri. Bayangkan kalau kita dapat ambil alih pentadbiran Putrajaya, UMNO akan lumpuh selama-lamanya. Mereka bukan ada ideologi. Kita lihat sekarang survival mereka tidak lain melainkan perkauman. Saya akan hurai panjang hal ini dalam majlis ceramah. Perkauman inilah yang tinggal modal mereka. Daripada kecil ngaku Ming, saya dah jam 6 pergi melihat wayang tongkoi. Bukan wayang tongkoi, apa wayang pacak. Waktu itu Jabatan Penerangan Padang macam ni, dia buatlah wayang pacak. Dia buat drama lakonan Abdullah Cik, filem-filem lama cowboy, filem Hindustan tunjuk di Padang. Sebelum tunjuk wayang tu, pegawai penerangan cakaplah cerita kehebatan Tunku Rahman, kehebatan Tun Razak. Kita duduk dengar ayah, kakak kita, mak kita. Nak balik tu nanti dibekalkan dengan surat, yaitu surat berantai. Apa di dalam surat itu diantaranya menceritakan bagaimana perancangan Cina untuk ambil alih Melaya. Nak buang kuasa raja-raja, nak hapuskan Islam agama rasmi, bahasa Melayu tak mau dipakai lagi. Melayu nak pergi ke mana kalau tak bersatu? Itu saya darjah 6. Mari ke sekolah menengah, surat berantai itu ada lagi, macam tu juga. Masuk ITM, ada lagi jumpa surat-surat begitu. Sekarang zaman IT pun dalam Facebook, dalam ni banyak. Saya mendengar Lim Kit Siang berbual dengan seorang pemimpin PAP Singapura. Mereka bercakap dalam bahasa Cina. Mereka tak tahu saya boleh bahasa Cina. Ini surat tu lah. Di antara perbualan mereka, mereka berbincang bagaimana nak ambil alih Malaysia supaya Cina berkuasa. Maka askar Melayu dapat dihapuskan. Polis di Raja Malaysia akan dikuasai oleh Cina. Peniaga-peniaga dan pentadbiran Cina, raja-raja Melayu boleh kita hapuskan. Islam tidak lagi menjadi agama rasmi. Nak melemahkan orang Melayu, kita banyakkan hiburan kepada mereka. Oleh itu, sebarkanlah surat ini, biar orang Melayu tahu, kalau berpecahnya orang Melayu, Cina akan ambil alih Malaysia. Inilah yang berlaku setiap masa. Surat yang dibuat, dan sekarang zaman IT tentang ancaman Cina. Berlaku surat-surat berantai ini menjelang pilihan raya. Betul ke tak? Selalu ada. Tetapi kita yang membesar dalam suasana itu. Saya membesar daripada pergaduhan tahun 67 di Pulau Pinang, tahun 69 13 Mei sampai sekarang. Kita dapati ini perbuatan pemerintah untuk mengekalkan kuasa. Kita tanya selama ini, tanah Rizal Melayu 3 juta ekar tinggal setengah. Adakah DAP yang menggadai tanah Rizal Melayu itu? Ha? Orang Cina telah berkorban. Orang India pun begitu juga. Lepas 13 Mei untuk susun semula masyarakat,
ambillah uang negara, bantulah Bumiputra. Berbagai yayasan ditubuhkan bantu Bumiputra. 50 bilion dikeluarkan untuk bantu Bumiputra. Sekarang tinggal hanya 2 bilion. Siapa yang curi uang itu semua? DAP kan? Tapi politik adalah persepsi, bukan fakta. Dia benar persepsi ini. Di Pulau Pinang, Lim Guan Eng, Halau Melayu. Saya baru Lim Guan Eng. Saya lah dengar nama tu. Naik kelas panduk di Pulau Pinang sekarang, gambar, teruskan perjuangan. Sebelah ni saya, belah ni Jimping. Saya kata ini semua propaganda murah. Apa yang berlaku kita lihat di balik pulau, 2 orang pemimpin UMNO, 2 ketua bahagian, memujuk orang Melayu membeli tanah mereka, jual kepada toke Cina, 3 bulan buat untung 5 juta. Satu ketua UMNO Bukit Tajam, satu lagi ketua UMNO sebelah Tanjung. Buat untung 5 juta dalam 3 bulan, membeli tanah orang Melayu dan jual pada orang Cina. Di luarnya, hidup Melayu, Lim Guan Eng, NG Melayu. Mereka lah parwa jual tanah orang-orang Melayu. Johor sekarang, Ketua DAP Johor Dr. Bu sebelum Lin Chin Tong, dia berucap dalam Dewan Negeri, dia kata kalau tak bina rumah mampu milik RM150,000 ke bawah di Johor Bahru, orang Melayu akan terhakis di Johor Bahru. Siapa yang berucap begitu? Dr. Bu DAP. Siapa yang nak jual tanah-tanah di Johor Bahru itu? Siapa? Inilah hadirin sekalian perangkap perkauman. Untuk menjaga supaya orang jangan mengkritik mereka, menghentam mereka, tidak lain diperkemaskan akta hasutan. Akta hasutan diperkenalkan oleh penjajah untuk lawan rakyat. Sekarang akta itu diperkukuhkan supaya UMNO BN jadi penjajah di Malaysia ini. Saya berjanji mobilisasi demokrasi bersama dengan gerakan anti akta hasutan, kita akan gerakkan rakyat lawan akta hasutan ini. Seperti kita lawan ASA, kita lawan akta polis yang akhirnya jadi akta himpunan aman. Akta hasutan boleh disalahguna. Najib janji nak tu buat akta baru. Mujahid Rawa dan jawatan kuasanya telah bergerak untuk buat satu akta baru ganti akta hasutan. Tiba-tiba bila ahli UMNO sedikit melenting perkasa dan sebagainya, dia tarik balik. Inilah pemimpin yang paling lemah, Najib Tun Razak. Sebab itulah Rosmah Sigong dia. Lain kali Rosmah bukan Sigong. Akta hasutan disalahguna. Macam juga ASA nak lawan komunis, tapi akhirnya dia lawan kita. Melalui akta ASA itulah kami merengkok dalam kem kemunting begitu lama. Terus sekalian, begitu juga akta hasutan. Dekat pilihan raya, tuan-tuan akan lihat kepala babi masuk masjid. Kepala lembu diarak di depan pejabat. Gereja dibakar di pintu ataupun di mana-mana. Sepanduk berbagai cogan kata dikeluarkan. Begitu berlaku penyalahgunaan perkauman, akta sensitif, maki hamun antara lain. Tapi yang didakwa di mahkamah Khalid Samad, yang didakwa di mahkamah Adam Adli, yang didakwa di mahkamah Teresa Kok, yang didakwa di mahkamah Profesor Zibari, yang didakwa di mahkamah seorang pensyarah, yang didakwa di mahkamah Azmin Ali Ten Chua. Artinya yang menimbulkan hasutan ini orang lain, yang kena tangkap orang lain. Inilah akta ini terus kita lawan, dan kita jadikan melawan akta ini di antara program besar kita menjelang pilihan raya yang akan datang. Setuju semua? Tak boleh biar terus sekalian mereka menyalahgunakan akta ini dengan sebegitu rupa. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, sekarang
isu perkauman itu dimainkan semula. Cukup dahsyat. Ada seorang bekas hakim, dia kata kalau UMNO kalah, siapa nak jaga Melayu, nanti Melayu jadi Red Indian. Aduh, kenapalah kamu dilahirkan manusia seperti ini? Kan lebih baik kau jadi. Inilah khurafat yang disebut oleh bekas presiden kita almarhum Datuk Fadil Muhammad Noor, yaitu bila pilihan raya tahun 99 majoriti orang Melayu mengundi Barisan Alternatif. Waktu itu orang Cina secara umum belum mengundi Barisan Alternatif, menyebabkan kita menang di Terengganu, menang besar di Kelantan. Di Kedah kita dapat 12 kursi, di Perak 2 parit kita menang, Parit Bunta dan Parit. Artinya waktu itu majoriti Melayu mengundi kita. Berkatalah almarhum Ustaz Fadil Noor khurafat yang mengatakan bahawa hanya UMNO saja tempat orang Melayu bergantung telah terbuang daripada pikiran orang Melayu. Sekarang khurafat itu kembali. Ada di antara kita yang terpengaruh. Oh, Pakatan Rakyat tidak jamin kedudukan Melayu, Raja dan Islam. Ada yang terpengaruh. Artinya khurafat itu kembali. Kita ingat almarhum Ustaz Fadil Noor mengatakan pilihan raya tahun 99, khurafat yang mengatakan UMNO sahaja yang boleh jaga negara, boleh jaga Melayu telah terbuang daripada fikiran orang ramah. Sekarang khurafat itu nak dimasukkan semula. Inilah cara mereka menyelamatkan kedudukan pemerintahan. Pilihan raya akan datang, bebannya ada pada PAS. Di Perak ini, bagi saya orang Tionghoa sudah maksimum. Orang Tionghoa telah maksimum mengundi Pakatan Rakyat. Kadang-kadang yang tanam sayur, menuri getah, orang Tionghoa dia tak kenal calon kita. Tapi arahan mereka tahun ini undi bola pimpong. Pimpong lah mereka semua. Hanifah Maidin, dia berkempen di Sepang. Di antara dia jumpa penanam sayur Cina, Aso, umur 40 lebih ke atas lah. Hanya, ini tahun nak undi apa? Dia kata itu bulan. Dia tak tahu bahawa Hanifah tu calon. Pasal apa undi bulan? Atas sudah bagi tahu kita ini tahun bulan semua, pimpong. Maka bulatlah mereka di Selangor, di Perak. Orang Melayu termakan sedikit dengan serangan BTN, RTM, SB dan sebagainya. Yaitu kalau Pakatan Rakyat menang nanti Melayu tergadai, sedikit termakan. Tugas kita buang khurafat itu menjelang pilihan akan datang. Kalau undi orang Melayu di Perak ini naik 2-3%, Perak di tangan Pakatan Rakyat. Beban itu ada pada kita, pada PAS. Kita ada masa 2,5 tahun daripada sekarang untuk bekerja. Dengan syarat orang Tionghoa tak lari lah. Nanti kita naik, Tionghoa pula lari. Kau duduk makan angin ke Sungai Perak je lah. Beban itu ada pada kita. Kita akan terus bekerja. Dan kita yakin hadirin sekalian, ada perbezaan pandangan dan pendapat, kita akan bincang. Termasuk dengan PASMA. PAS mengambil keputusan untuk panggil dan berbincang, telah pun berbincang, dan kita akan lihat hasilnya dari masa ke semasa. Perbezaan pandangan dengan keadilan dan DAP, kita akan perkuatkan majlis presiden untuk berbincang dan mencari kata sepakat di situ. Perbezaan pandangan tetap ada dari masa ke semasa. Kita raih perbezaan itu, ikhtilaf itu. Yang penting kita bersatu, parti dalam Pakatan Rakyat campur dengan NGOs untuk kita membuat pembaharuan. Malaysia memang diambang bankrupt. Hutang negara melebihi 700 bilion
1 MDB jaminan kerajaan yang boleh bila-bila masa menelan wang kerajaan. Mas baru diluluskan dalam parlimen 6 bilion untuk selamatkan mas. Banyak lagi perkara-perkara. Harga minyak yang turun bajet dibuat, dianggap harga minyak di sekitar $90. Minyak mungkin turun sampai $70. Kerajaan tak cukup wang. Oleh itu pembangunan terpaksa diperlahankan. Untuk mempertahankan kuasa, tidak ada lain, UMNO akan main isu perkauman. Perkauman akan diperhebatkan supaya orang Melayu terperangkap. Akhirnya mau tidak mau, susah atau senang, rasuah atau penyelewengan, kita terpaksa bernaung di bawah UMNO untuk keselamatan Islam, Melayu, Raja dan sebagainya. Awasilah perangkap perkauman ini. Yang nak boleh perang ini bukan DAP. Keadilan ya. Peranan utama terletak di bahu Parti Islam se-Malaysia. Kita akan lawan isu perkauman sebab kita pernah memilih tajuk muktamar kita memerangi, menggempur pemikiran asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyah. Yang dulu kita hafal ayat itu untuk lawan asabiyah. Sekarang jangan kita lupa kembali untuk bercakap soal asabiyah ini. Hadirin sekalian, dengan kata-kata itu, ucapan itu, saya ucapkan semoga perayaan kita tahun ke-63 ini dapat manfaat di Perak dan seluruh Malaysia. Mulai Januari tahun depan kita akan melangkah dengan lebih hebat. Kita tahu ceramah-ceramah belakangnya agak kurang, penerangan kurang, tapi kegiatan dalaman kita tidak kurang. Kita akan pertingkatkan program dalaman dan luaran mulai tahun depan sehinggalah kita berjaya mengambil alih pentadbiran Perak dan pentadbiran Persekutuan. InsyaAllah kita akan tetap terus bersama dengan dasar Islam kita, rojokan Al-Quran Sunnah, dan bertahaluh dengan rakan-rakan yang lain di atas sifat memahami antara satu sama lain, perjuangan bersama menentang kemungkaran, rasuah dan penyelewengan. Hanya sekadar ini saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya meresmikan perayaan ke-63 penubuhan PAS di peringkat negeri Perak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.